Okay, antara alat-alat yang digunakan dalam quality management ni, kalau ikutkan setengah daripada alat-alat ni, ada alat yang sangat simple. Paling mudah ialah checklist. Okay, jadi kalau checklist, kalau kita pergi tengok contoh checklist, kalau anda nak isi borang apa-apa, contohnya anda nak mohon buat pasport. Okay, anda nak mohon buat pasport, anda pergi ke Jabatan Immigration, ada borang. Jadi pada borang tu, biasanya pada muka surat pertama borang tu ada checklist. Okay, yang menyenaraikan semua benda-benda. Mungkin di depan ataupun di belakang sekali lah ada checklist. Jadi bila anda isi borang, kemudian anda sertakan dokumen-dokumen sokongan, tetapi akhirnya sebelum anda menghantar borang dan dokumen sokongan tu, anda akan lihat pada checklist dan anda akan tick sendiri. Benda ni ada tak? 1, 2, 3 ni 4 atau tak ada. Kalau ada anda dapati bahawa pada checklist tu ada item yang tidak ada, anda akan sempurnakan dulu, dapatkan dulu dokumen sokongan tu, dan anda akan sempurnakan checklist, baru anda akan hantar. Jadi apa yang telah berlaku ialah dengan checklist tersebut, pihak immigration dia telah dapat memastikan bahawa dokumen yang mereka terima, borang yang mereka terima, dokumen yang berkualiti. Maksudnya dokumen yang lengkap, yang sempurna dari segi kecukupannya. Jadi checklist adalah satu bentuk tool, alat yang digunakan untuk memastikan kualiti sekurang-kurangnya dari segi kecukupan. Okay? Jadi checklist satu teknik yang sangat berkesan, yang simple tapi berkesan. Selain daripada itu, contohnya template. Okay, template ni kalau kita buat surat, okay, kita buat surat tapi kita ada template. Jadi template ni akan menjadikan surat kita sangat standard. Dan biasanya bila kita bangunkan template kita ni dia akan ada ayat-ayat yang dah standard. Kita hanya tukar data sikit-sikit, tapi dia punya ayat dia standard. Maka bila kita hantar kepada mana-mana pihak, mereka akan nampak yang very professional. Okay, jadi template ni juga memastikan kualiti, walaupun template ni benda yang kita rasa benda yang simple dan mudah. Reviews, okay, itu penilaian. Kita berikan produk kita ni ataupun hasil projek kita minta orang menilai. Jadi ini pun akan membantu kita memastikan kualiti. Dan beberapa perkara lagi, completion criteria, small work packages. Iaitu kalau kita ingat balik dalam kuliah projek quality yang pertama, skop dan masa, kita sebut tentang work packages. Jadi bila kita buat work packages yang lebih kecil, lebih mudah untuk kita manage quality untuk projek kita, kerana kita boleh set quality objektif untuk setiap work package. Yang independent audits, of course, audit independent dia akan memastikan quality. Jadi kita tahulah dalam bidang perakawanan pun, apabila satu organisasi dia menghasilkan penyata kewangan untuk diberikan kepada stakeholders, untuk kita memastikan kualiti kan, kualiti pada financial report tersebut, maka kita akan buat audit kan. Audit dilaksanakan oleh orang independen. Tujuannya apa? Untuk memastikan quality of the financial information. Okay, jadi memang independent audit adalah tujuannya untuk quality. Seterusnya adalah standard. Standard pun begitu juga. Dalam perakawanan kan ada MASB, ada IFRS. Tujuan dia apa? Tujuan dia memastikan quality of the financial information. Jadi memang standard adalah satu cara untuk memastikan quality dan perkara-perkara lain ni. Antara strategi yang berkesan dalam memastikan quality ialah use customer focused approach. Okay, iaitu kita banyak fully engages customer, selalu melibatkan customer kita, deliver solutions quickly. Bila kita laksanakan projek pembangunan sistem, kita kita siapkan bahagian-bahagian kecil, dan bahagian-bahagian kecil ni cepat-cepat kita boleh hantar kepada pelanggan kita supaya mereka boleh lihat, mereka boleh review. Jadi bila kita hantar lebih-lebih kecil dan lebih kerap ini, maka kita boleh cepat dapat feedback dan kita boleh baiki keadaan dengan lebih awal lagi. Okay, berbanding dengan kita tunggu sehingga software kita 100% siap baru kita hantar kepada pelanggan. Kita akan dapati ada banyak error, banyak kesilapan yang mana kalau kita nak betulkan banyak kerja lah. Again, take customer perspective when verifying on testing and defining requirement. Kita lihat pada pandangan pelanggan kita semasa kita membuat testing, masa kita nak menentukan keperluan. Pre-verify deliver. Sebelum kita menghantar kerja kita yang dah siap, kita sendiri nilai semula.
Berdasarkan apa yang kita based on customer's perspective, kita akan verify dulu. Kita tengok hasil kerja kita dan kita nilai hasil kerja kita seolah-olah kita adalah customer. Okay. Kemudian quality people. Jadi dalam kita menghasilkan kerja kita dapatkan quality people lah. Maksudnya dalam pasukan projek kita cuba dapatkan orang-orang yang memang orang-orang yang berkualiti. Seterusnya, use mentor, coach and expert. Kadang-kadang orang yang kita tak dapat semua di kalangan pasukan projek kita orang-orang yang mahir kan. Ada juga orang yang baru kan, staff-staff yang muda. Jadi kita gunakan mentor, coach, expert. Ini perlu ada dalam projek kita orang yang lebih mahir yang boleh menjadi mentor. Okay, dia adalah pakar dalam bidang tersebut. Antara cabaran yang dihadapi berkaitan dengan kualiti ialah forgot to ask client what quality means to them. Jadi bila kita nak definasikan kualiti, kita perlu tanya daripada pelanggan kita apa yang pada pandangan mereka berkualiti. Okay, bila kita tahu apa pandangan mereka, kita tahu apa mindset yang kita perlu letak semasa kita menilai projek kita sendiri. Good intentions but no execution. Kadang-kadang bila ada kualiti tu, dia punya niat quality ni ada tetapi pelaksanaan tu tak ada. Quality adds too much time and cost. Ini adalah mana sikap sebahagian daripada projek ialah sebahagian daripada ahli projek ialah quality adds too much time. Mereka merasakan bahawa kalau kita fikir tentang quality ni, dia mengambil masa yang banyak dan kos yang besar untuk kita buat quality management. Quality task not factored in schedule. Bila kita membuat perancangan berkenaan dengan projek, kita telah gunakan teknik kita belajar sebelum ni. Kita buat work breakdown structure, kemudian kita buat PERT chart kan. Kita buat PERT chart yang kita tengok critical path method dan sebagainya tu. Tapi kita tak mengambil kira quality punya task. Antara quality punya task ialah macam testing, planning, benda-benda tu kita tak masukkan. Jadi bila kita tak masukkan kualiti dalam task kita, jadi kita telah mengabaikan kualiti punya aspek. Dan quality resources over allocated. Bila kita melibatkan, kita panggil quality assessor contohnya, quality assessor kita banyak kerja-kerja lain, quality lain, dan mereka kita tak dapat engage dengan projek kita. Not allocating enough time for testing. Okay, kita dah sebut tadi, testing tak cukup. No risk analysis on quality requirement. Kita kena lihat bila kita dah ada quality requirement, objective quality, kita kena lihat pula apakah risiko-risiko yang menyebabkan kita terhalang daripada mencapai quality. Jadi daripada risiko tersebut bolehlah kita rancang apa kita nak buat untuk kita mencapai quality.